tahu pun belakang ni ada surau. Duduk selalu pergi masjid belakang. Tak tahu di sini ada surau. Rupanya ada surau sini. Alhamdulillah dapat dijemput mai sini hari ni untuk baca kitab baru. Jadi mudah-mudahan kalau kena time dah sesuai maka boleh sambung. Kalau tak kena time dia kita cari time lain. InsyaAllah mudah-mudahan. Walau macam mana pun saya bercadang nak bawa dalam surau ni kitab Al-Jawhar Al-Mawhub, permata pemberian. Mana kitab Al-Jawhar Al-Mawhub ni ialah kitab yang famous selalu orang duk baca, yang diajar di pondok-pondok. Jadi sekolah-sekolah pondok, bukan pondok dorian di pondok-pondok. Kalau pondok dorian tak baca kitab. Jadi ni kitab-kitabnya. Yang mana dulu-dulu kita mengaji dulu kitab ni kitab bahasa Arab. Bahasa Arab tulisan kecil aluih. Lepas tu diterjemah dalam bahasa Melayu tapi Jawi pun kecil juga. Mai lah ni dia terjemah dalam bahasa Rumi. Tu dah besar-besar putih warnanya. Dulu kita ni apa dia coklat. Halus tak nampak. Tekak-tekak mata orang tua macam kita payah. Bila ni dia terjemah dalam bahasa Rumi lebih mudah untuk kita faham, untuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus masuk pada bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan juga ulama. Tuan-tuan puan rahimakumullah, banyak dalam kitab-kitab yang kita tengok, yang kitab-kitab yang kita pelajari bermula dengan kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu supaya apa? Supaya sebelum kita menghayati, sebelum kita mempelajari ilmu yang lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa faedah menuntut ilmu. Dan supaya bila kita tahu faedah menuntut ilmu, barulah kita rasa seronok untuk mempelajari ilmu. So apa macam kita minum air lah tuan-tuan. Kita minum air kosong. Saya suka buat contoh supaya kita tengok. Dulu-dulu masa kita muda-muda dulu, siapa yang dah tua lah atau yang lebih kurang usia dengan saya. Dulu mana kita mau minum air kosong ni? Pernah kita mau minum air kosong? Dulu mana kita semua minum air kopi. Kopi kau pi bendang air kopi. Pi ada kalau pagi-pagi air kopi, nak tidur minum air kopi. Ni kalau ustaz memang ajak ni, kalau bubuh air kosong, Allahu akbar, cerai. Nak air kopi, bawa air kopi baru kau kan. Air kopi. Kopi yang pekat, gula banyak, bubuh garam sikit. Dulu kan. Sentiasa air kopi, kalau pi bendang bawa air kosong. Apa cerai dia kata. Air kopi lah dengan roti kapai. Dulu kan. Jadi itu. Bila sekarang ni kajian demi kajian dia buat, baru kita tahu bahawa air kosong tu berkhasiat. Maka kita sanggup tinggalkan air kopi, kita bawa air kosong. Lah ni kan kita pergi ke bendang, pergi orang kita. Mana ada bawa air kopi? Kita bawa air kosong. Malah kalau kita bawa air kopi orang gelak kita. Tak ikut perkembangan. Tak jaga kesihatan. Dia berkata, kalau ustaz mengajak ubah air kopi, ustaz tak mau minum. Sebab dia kata tidak membersihkan perut. Jadi maknanya kita pun minum air kosong. Kenapa? Sebab kita tahu apa itu khasiat air kosong. Kita sanggup minum air kosong bila-bila aja sebab tahu khasiatnya, tahu kebaikannya untuk kesihatan. Demikian juga apabila kita menuntut ilmu. Kadang-kadang kita nak belajar ilmu ni kita rasa malas kan? Pasal apa? Sebab kita tak tahu faedah. Bila kita tahu faedah menuntut ilmu, kita pergi mana saja orang ajak, kita akan pergi cari. Pasal apa? Kita dah tahu apa kelebihan menuntut ilmu. Nak dibandingkan dengan kita buat ibadat yang lain. Nak belajar, nak baca Yasin ke, nak mempelajari ilmu. Nak baca Yasin ke, nak baca Yasin malam Jumaat ke, nak mempelajari ilmu. Kan? Confuse kita. Dulu-dulu kita dah fikir, baca Yasin bertahlil lagi bagus. Apa-apanya baru kita tahu lah ni mempelajari ilmu, mendalami ilmu tu pahala lebih besar daripada baca sekadar baca Yasin. Barulah mula kita mau menuntut ilmu, mana-mana surau, mana-mana masjid, buat majlis menuntut ilmu. Jadi hari ni kita nak sebut mengenai dengan kelebihan menuntut ilmu. Supaya kita tahu dan kita rasa seronok untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di muka surat yang depan tu, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengangkat Allah taala akan mereka yang beriman mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darjah. Dia kata yarfa'ullahu alladhina amanu minkum. Pertama sekali Allah kata diangkatkan ke atas orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Dia kata kita ni, orang yang beriman di kalangan kita ni diangkatkan darjah.
Lepas tu yang kedua dia walladzina utul ilma darajat. Yang kedua diangkatkan juga orang-orang yang berilmu itu beberapa darjat. Sebelum tu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kita ni di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tuan-tuan bapa rahimakumullah. Kita ni kalau kita tengok semua kita serupa. Tak kira lah bangsa apa semua serupa, hang Jawa ke, hang Melayu ke, Boyan sama kita ni. Semua serupa, kita serupa. Sama aja. Kita semua sama, tak kira apa bangsa pun. Ada sini Melayu, ada sini apa Jawa, ada sini apa tu Banjar. Ada yang Boyan, ada Boyan. Ada yang Bugis. Jadi walau macam mana apa bangsa kita pun semua sama. Tapi yang membezakan kita ialah siapa yang beriman di kalangan kalangan kita ni, siapakah yang paling bertakwa, siapa yang paling beriman. Itu yang beza. Kalau tidak semua sama kita ni. Semua sama kita. Cuma yang bezakan kita ialah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang berbeza daripada orang lain. Orang yang beriman kepada Allah, dialah yang berbeza daripada orang lain. Kalau kita ni samanya. Jadi maknanya kita ni orang hak main masjid ni, hak main surau ni, kita orang beriman. Bermakna kita yang terpilih, kita yang lebih utama daripada seluruh penduduk di kampung ni. Nak bila kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, maka sebab itu diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita adalah manusia terpilih. Ya kita main ni, kita beriman, kita adalah orang yang terpilih. Baik, itu. Maka Allah angkat darjat di kalangan orang beriman ni. Di kalangan kita ni orang beriman diangkatkan darjat di sisi Allah tinggi darjat dalam syurga. Tapi tuan-tuan dan rahimakumullah, di kalangan orang beriman semua kita ni sama tak? Tak sama rupanya. Kita yang hak main ni, kita mari surau, kita yang beriman, kita sembahyang sama tak kita? Rupa-rupanya di sisi Allah tak sama juga, beza juga. Kita sembahyang duduk dekat saf pertama ni, sama kita duduk saf pertama ni. Pahala kita sama tak? Tak sama rupanya. Kita pergi baca Yasin sama-sama ramai-ramai malam Jumaat. Bismillah. Kita baca Yasin sama-sama malam Jumaat. Pahala dia sama tak? Tak sama rupanya. Kita baca Yasin sama-sama, semua baca Yasin. Tapi pahalanya tak sama. Kita main sembahyang berjamaah. Kotlah tak sama sebab dia sah pertama, kita sah kedua, tak sama. Tak, kita duduk sah pertama, sama-sama sah pertama. Pahala tak sama. Pahala kita tak sama. Pasal apa? Sebab Allah sebut itu. Walladzina utul ilma darajat. Dan juga orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu itu beberapa darjat. Rupa-rupanya orang yang sekadar beriman, beramal dengan orang yang beriman, beramal dan juga berilmu, rupa-rupanya tak sama. Kita baca Yasin. Kita baca Yasin, dia pun baca Yasin. Sama-sama baca Yasin. Pahala sama tak? Tak sama. Sebab apa? Sebab kita baca Yasin, kita tahu selok belok baca Yasin. Kita tahu panjang pendek, kita tahu kat hak mana dengung, hak tak mana kat dengung. Kita tahu yang mana yang za, yang mana yang za, yang mana sa, yang mana tha, yang mana sya, kita tahu. Kawan sebelah tak tahu. Jadi beza banyak mana? Sangat-sangat jauh bezanya. Dari segi pahala. Kita kerti selok belok panjang pendek, kita kerti. Dia tak tahu. Pahala sama tak? Tak sama. Kita tahu makna Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita tahu. Orang sebelah tak tahu. Dia baca je Fatihah. Dia tak tahu makna. Pahala sama tak? Tak sama pahalanya. Sebab apa? Beza dia kita tahu, dia tak tahu ilmu. Kita ambil ayat sembahyang, kita tahu mana batai, mana yang tak batai, yang mana yang makruh, yang mana yang sah, yang mana yang tak sah. Kita tahu selok belok. Batai yang sembahyang tu apa, yang mana makruh ambil ayat sembahyang tu yang mana, kita tahu. Kawan sebelah tak tahu. Dia ambil ayat sembahyang dulu masa sejak kecil dia belajar untuk itu dia guna. Dia tak tahu dah apa dia batai ayat sembahyang. Dia tak tahu lagi. Pahala ada sama tak? Ketika kita ambil sembahyang, tak sama rupanya pahalanya. Kita kerti perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kita berkerti, kita belajar sejak pada kecil dulu. Perkara batal wudu ada berapa? Ada 5 kan.
Kita belajar masa kecil dulu. Perkara-perkara yang batalkan wudu, kan? Ada 5 perkara. Ikut mazhab Syafi'i. Pertama, keluar sesuatu daripada kemaluan. Keluar sesuatu daripada kemaluan. Tahu? Tak kira keluar apa pun, keluar air ke, keluar kacang ke apa kan. Duduk-duduk tu keluar kacang. Sedangkan dia baru ambil sembahyang kan. Batal, dia tahu tu. Keluar satu tak kira keluar angin ke, keluar asap, nanti tak push keluar asap kan. Batal juga air sembahyang kan. Keluar sesuatu daripada kemaluan. Yang kedua, boleh sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Bersentuh kemaluan dengan tapak tangan, bersentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan. Bersentuh kemaluan kucing tak apa. Kan? Bersentuh kemaluan kan. Kalau kita dokong baby, dokong anak, pegang dia punya roti dengan. Dia itu bukan kemaluan, dia tahu tu. Yang kemaluan tu hak lubang tu dalam kan. Maka ni dia katakan dia reti, bersentuh kemaluan dengan tapak tangan. Yang tiga, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang boleh berkawan ikut mazhab Syafi'i. Yang keempat, tidur yang tidak tetap punggung. Tidur yang tidak tetap punggung. Kalau tidur tegak macam kita kan, duduk sambil duduk lena, dengar ustaz mengajar terlena kan. Tak batal kan. Atau dengar tengah-tengah dengar khutbah terlena. Kan maklumlah asalkan khutbah ya lena. Asalkan khutbah ya lena. Asalkan lenanya khutbah. Batal. Ada juga jenis tu. Tempitlah kuat macam mana pun khatib dia tetap lena. Kan. Batal tak? Tak batal. Sebab dia tidur di dalam keadaan tetap punggungnya. Kalau tidur mengiring yang batal lah. Yang kelima, hilang akal. Hilang akal, mabuk dan seumpamanya. Batal, 5 perkara batalkan wudu. Keluar sesuatu daripada kemaluan, bersentuh kemaluan dengan tapak tangan, bersentuh kulit lelaki dan perempuan, tidur yang tidak tetap punggung, hilang akal. Dia tahu ni. Dia tahu perkara-perkara yang batalkan wudu. Maknanya dia ambil sembahyang, pahalanya lebih. Berbeza dengan orang yang ikut-ikutan. Orang ambil sembahyang, dia ambil sembahyang, dia tak tahu perkara batal sembahyang. Keluar darah ke hidung pun duduk kata batal lagi. Ustaz, batal saya sembahyang. Pasal apa? Saya ambil sembahyang, keluar darah ke hidung, pecah menyarum. Orang kampung kata pecah menyarum. Batal wudu, subhanallah. Keluar darah ke hidung pun batal. Ada kata saya termuntah. Ni orang tua cakap. Saya ambil sembahyang tahu macam termuntah, batal yang sembahyang. Subhanallah. Dia kata batal sembahyang. Maknanya begitulah dia punya tak reti, dia punya tak tahu dia ilmu mengenai dengan wudu. Batal sembahyang. Rasa tu orang tua. Lepas ambil sembahyang, terpijak tik burung. Allah, dia kata, terpijak tik burung pula. Kata pula satu budak muda, begitu, batal, kena ambil sembahyang lain tu. Dia pergi ambil sembahyang lain. Dah lah sejuk. Mesti hujan sejuk dia pergi terpijak tik burung, dia pergi ambil sembahyang lain. Allahu akbar. Dah terpijak tik burung, api basuh je lah tahi tu, basuh je lah kaki tu, tak payah nak mengulangi wuduk sebab wuduk tak batal. Najis tu kita basuh je lah kan. Betul. Macam tu juga bila keluar darah ke hidung, basuh je lah. Dia tidak membatalkan wuduk, dia pergi ambil wuduk sekali lagi. Ni dia katakan tidak mempelajari ataupun tidak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni punya ibadat pahalanya kurang. Berbeza dengan orang yang ada ilmu, pahalanya lebih. Sebab tu kita kena mengaji. Baik. Apa kata Nabi? Kata Ibnu Abbas, bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang-orang mukmin dengan 700 darjat. Orang mukmin dan orang yang mukmin serta berilmu, bezanya ialah 700 darjat. 700 darjat. Ialah 700 darjat. Bezanya. Kita sembahyang tanpa ilmu. Kawan tu sembahyang dengan ilmu. Dia reti Fatihah tu maknanya, dia reti Rabbi ghafirli warhamni wajburni, dia reti maknanya, dia tahu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini, dia reti maknanya, dia tahu artinya. Dia tahu rukun sembahyang tu ada 13 rukun sembahyang. Ada 13 rukun sembahyang, dia reti. Yang kita ni tak reti. Dia reti sedap belok. Maknanya bezanya antara kita dengan dia itu, bezanya ialah 700 darjat. 700 darjat bezanya. Yang mana barang yang antara 1 darjat kepada 1 darjat itu perjalanan dia 500 tahun, seperti barang yang antara langit dan juga bumi. Antara darjat ke 1 darjat itu ialah 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan bapa rahimakumullah. Kita duduk dalam syurga esok. Kita duduk dalam syurga esok. Dia punya kedudukan kita berbeza.
Dia tak sama. Macam juga kita duduk kat Sungai Siput ni. Kita duduk kat Sungai Siput ni. Sama ke orang yang duduk rumah-rumah tepi jalan dengan rumah atas bukit tu? Tak sama. Kita pergi Kuala Lumpur. Dan kita kata, tanya kawan kita. Anak mereka duduk mana? Duduk Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur kat mana? Kat Damansara. Wih, Damansara. Dulu dia belajar sampai mana? Wih, dia belajar sampai luar negara. Oh, duduk Damansara mana? Damansara High. Oh, Damansara High. Dia orang kaya lah. Orang patutlah pun dia mengaji pun sampai kat luar negara tu. Duduk kat Damansara High. Tinggi. Duduk kat atas bukit tu. Atas bukit. Tanya satu kawan pula lagi. Anak mereka? Anak teman pun Damansara juga. Oh, dengan bangga. Anak teman pun Damansara juga. Anak mereka belajar mana tu? Sampai darjah 3 berhenti. Sampai darjah 3 berhenti. Tapi Damansara juga. Habis kerja apa? Dia menjaga goreng pisang kat sana. Dia jaga goreng pisang. Besar kependekannya. Biasa-biasa je tu ni. Boleh nak makan. Betul Damansara kat mana? Dah dulu kat rumah flat. Ada kat rumah flat. Walaupun dekat Damansara, ada yang duduk rumah flat, ada yang rumah duduk Damansara High, ada yang duduk rumah setinggan. Tu no. Dia tak serupa. Serupa juga kita duduk di dalam syurga. Ada orang duduk dalam syurga dekat atas bukit tinggi. Ada orang duduk syurga di dataran bawahnya. Tak sama. Syurga ni macam-macam. Ada orang duduk di bawah, ada orang duduk di atas. Dia juga orang duduk Damansara kan. Ada orang duduk Damansara High. Ada yang duduk Damansara rumah flat. Ada yang duduk Damansara juga rumah setinggan. Kan? Dia tak sama. Kan? Begitu juga apabila kita masuk dalam syurga. Setiap orang beribadat, bila kita beribadat, tempat kita di dalam syurga. Tapi walau macam mana pun berbeza di antara orang-orang yang duduk, orang yang beribadat dengan berilmu, dengan orang yang beribadat tanpa ilmu. Kita beribadat dengan ilmu ni, dia kata berada di dalam syurga tu 700 darjat. 700 darjat tu maksudnya apa? 700 anak tangga. 700 anak tangga. Satu anak tangga ialah 500 tahun perjalanan. Satu anak tangga 500 tahun perjalanan. Satu anak tangga 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan kira sendiri ya. Kalau 700 darjat kali dengan 500 tahun perjalanan, jarak mana? Tuan-tuan, bezanya, jauhnya beza. Antara orang yang berilmu dengan orang tak ada ilmu, jauh sungguh. Satu anak tangga ialah 700. Satu anak tangga 500 tahun perjalanan. Satu anak tangga 500 tahun perjalanan. 700 anak tangga kali kita tengok 500 kali 700. Berapa lama? Itulah jauh bezanya. Satu anak tangga 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, kalau kita nak kira tengok lah, jarak mana 500 tahun perjalanan. Kalau kita start daripada sini, kita pergi ke Mekah. Main kita berjalan pergi Mekah, jalan kaki. Kita pergi ke Mekah jalan kaki. Start dari sini, kita bawa bekal jalan pergi sampai ke naik ke Perlis tu, ke Thailand tu, naik jalan kan. Jalan-jalan berhenti, jumpa tengok durian, kita berhenti makan dulu, jumpa air kacang, kita berhenti minum dulu, jumpa masjid, kita berhenti semayang dulu, jalan, agak-agak sampai ke Mekah betul. Kita umur lah 10 tahun lah. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Mana? 10 tahun. Ni 500 tahun. Jarak mana? Satu anak tangga 500 tahun. Jarak mana? Satu anak tangga 500 tahun. Tapi kalau 700 anak tangga, kira tengoklah berapa ratus tahun. Untuk satu perbezaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jarak jauh sungguh. Di antara orang yang semayang dengan ilmu dengan semayang yang tanpa ilmu. Orang yang semayang dengan ilmu, dalam syurga, atas syurga tu, jarak beza 700 darjat dengan orang yang mengerjakan semayang tanpa ilmu. Begitu juga orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran dengan orang yang baca Quran dengan ilmu, dengan orang yang baca Quran tanpa ilmu, jarak ada 700 darjat. Iaitu setiap satu darjat itu ialah 500 tahun perjalanan. Jarak beza semua. Jadi maknanya antara kita dengan orang yang berilmu tu sangat-sangat berbeza, bukan sama. Jangan kita kata sama lah. Sama ya. Dia semayang dengan aku semayang sama. Mana boleh sama pahala antara orang yang berilmu dengan orang yang tanpa ilmu. Baik, kita puasa, siapa tu juga. Kita pergi mengerjakan haji, siapa tu juga. Sebab tu kita semua ibadat kita kena ada ilmu. Kita nak pakai ketayak ni, kita kena ada ilmu.
Kita kena tahu apa kelebihannya, kenapa kita pakai. Kita bersugi, kita gosok gigi, kita kena tahu apa kelebihannya, banyak mana pahala dia, supaya bila kita buat tu dengan ilmu. Tu sebab tu disuruh kita menuntut ilmu. Maka dia kata bahawasanya Allah Ta'ala berbegah-begah akan malaikat dengan dakwah para ulama, seperti bermegah-megah ia dengan darah orang-orang yang mati syahid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermegah-megah dengan malaikat. Tuan-tuan, kita kalau bermegah, kita megah kat kawan-kawan. Weh, aku buat kereta baru macam tu kan. Aku buat motor baru kita nak megah dengan kawan. Allah bermegah dengan siapa? Dengan malaikat tau. Dia kata, "Hai malaikat, tengoklah hamba-hamba aku." "Hai malaikat, tengok hamba aku sedang sujud kepada aku." Dia kata, "Wahai malaikat, tengok hamba-hamba aku berdakwah agama aku." Allah ni bermegah-megah dengan malaikat. Tengok hamba-hamba aku sedang berdakwah. Maka dia kata Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah para ulama. Siapa-siapa yang berdakwah, Allah sebut-sebut nama dia. Dia kata, "Wahai malaikat, anda si fulan-fulan itu sedang berdakwah, mengajarkan anak-anaknya. Sampai tengah malam mengajak anak dia baca Quran." Mengajak anak dia. Tu anak ni mak bapak ajak anak matematik, dapat pahala tak? Dia berkata mengajak agama tak apalah ustaz, ajak matematik buat apa? Sudah. Kita ajak anak kita matematik sampai ke malam, dapat pahala tak? Dapat pahala. Matematik tu pula ni apa tu? Ilmu siapa? Ilmu Allah. Matematik tu kalau tak tahu, kalau tak kerti matematik, kacau kau. Ada satu hamba Allah, dia nak kira sembahyang sunat tasbih 300 tasbih. Dia punya memusin dah nak kira. 10 campur 15 campur 10, dia tak boleh nak kira. Tu saya kata, matematik ni ilmu Allah. Oleh sebab tu bila kita ajak anak kita matematik, kita dapat pahala. Sebab kalau kita nak kira ni, nak kira apa tu? Nak hitung kita punya tasbih kita, nak kena matematik. Kalau tidak macam mana nak kira? Maka sebab tu matematik dapat pahala. Ada satu hamba Allah, mak dia meninggal dunia. Mak dia apa tu, dia kira-kira puasa yang mak ditinggalkan 250 hari puasa. 250 hari puasa. Bila mak dia tinggalkan puasa, tak sempat dia nak qada puasa dia kan. Dia terpaksa dia kena bayar fidyah lah. Dia duk kira 250 hari. Satu hari RM1.8 kupang. Dia punya memusin nak kira. Sebab matematik tak tahu. Sebab tu buat agama-agama Allah ni, apa tu, ilmu-ilmu Allah ni, kita kena belajar. Matematik pun ilmu Allah. Sebab tu kita kena belajar untuk kegunaan kita. Sebab tu kalau kita orang Islam lemah matematik pun masalah juga. Nak kira mengadai dengan riba dan umpamanya, jual beli pun masalah. Sebab tu mengajarkan anak matematik dapat pahala tak? Dapat pahala juga. Maka kata Nabi, orang-orang yang mengajarkan anaknya sampai tengah malam, mengajarkan anaknya, maka Allah berbangga. Dia kata, "Wahai malaikat, lihatlah si fulan tu sedang mengajarkan anaknya." Apatah lagi ilmu-ilmu yang khusus kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apatah lagi ajak Quran sampai tengah malam, maka Allah berbangga. Allah kata, "Wahai malaikat, tengoklah hamba-Ku sedang mengajarkan anaknya sampai tengah malam." Sebab tu walaupun kita ni tak pergi berdakwah jauh-jauh, mengajarkan anak itu adalah satu dakwah yang cukup besar. Maka dia kata, seperti mana bermegah-megah ia dengan darah orang-orang yang mati syahid. Allah suka, Allah gembira bila tengok orang yang memperjuangkan agamanya sampai mati. Sampai tumpah darah kerana memperjuangkan agamanya. Sama juga Allah suka bila tengok kita mengajarkan anak kita. Dia seronok melihat apabila kita mengajarkan anak kita. Tambah kita ajak isteri kita pula, lagi dia suka. Pasal nak ngajak isteri payah. Mengajak anak senang. Ada satu hamba Allah, dia kata, Ustaz, dia kata nak ngajak orang lain senang, nak ngajak isteri payah. Nak ngajak orang lain dia senang, dia kata nak ngajak isteri payah. Sebab apa? Baik isteri dia tahu selok belok dia. Lah dia kata, abang nak ngajak orang, dia baru taubat baru 3 hari. Dia bertaubat baru 3 hari nak ngajak orang. Oh payah betul, dia kata. Betul lah, dia kata, kita dah ada kesedaran, kita naklah berubah dia. Ajak dia tak mau. Dia pangkah kita balik. Payah. Bila kita boleh mengajarkan isteri kita, ni ada satu jihad yang sangat besar.
ada antara kita pi dengar mengaji dia catat atau dia ingat balik kan, dia jumpa isteri dia, duduk kat isteri dia berkata, ni yang tadi ustaz terangkan begini. Oh, isteri dia dengar sambil duduk lipat kain. Yang tadi kan ni ustaz terang gini dia pun cerita isteri dia ngangguk. Oh, ada agak gitu. Kena batang hidung suami tu. Kanlah saya kata dah. Kan abang tak mau dengar orang kata. Tu kena hak batang hidung suami lah. Hak kena batang hidung dia. Dia mulalah dia kalau dia tengah potong bawang tu dia tenyah kuat sikit. Risau melambung pisau dia kan. Jadi ni maknanya nak beritahu kepada kita bahawa dakwah kita ni bukan disuruh berdakwah tu untuk di luar, malah berdakwah kepada anak isteri kita juga dituntut. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dia suruh kita berdakwah untuk anak dan isteri kita juga. Kata Imam Syafi'i, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya. Siapa-siapa yang tak cinta ilmu, tak ada peluang dia dapat pahala. Tuan-tuan, siapa-siapa yang cinta majlis ilmu, ini peluang dia dapat pahala. Siapa-siapa yang tak cinta majlis ilmu, tak ada peluang dia dapat pahala. Peluang mana dia dapat pahala lagi? Sebab tu kita disuruh mempelajari ilmu, bukan sekadar mempelajari ilmu, cinta kepada ilmu pun kita dapat pahala. Bukan sekadar kita mempelajari ilmu, cintakan ilmu pun kita dapat pahala. Cintakan orang yang mempelajari ilmu pun kita akan dapat pahala. Maka dia kata, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya. Kalau siapa rasa tak ada rasa nak menuntut ilmu, tak ada peluang nak dapat pahala. Sebab tu kita tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu ni, orang duduk dalam majlis ilmu ni, dia bukan semestinya nak mencari ilmu. Kita nak cari pahala. Sebab kalau kita tengok, sebab tu dalam majlis ilmu ni ramai antara kita yang dah reti-reti, kawan-kawan kita yang ustaz tunggu dalam majlis ilmu. Kita kadang-kadang kita heran, dia main buat apa? Bagi kita hak mengajak dia, ustaz ni main buat apa? Buat segan kita. Kan? Pasal apa duk tunggu kan? Dia punya ilmu lagi banyak daripada kita. Dia tunggu buat apa? Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Orang yang tunggu dalam majlis ilmu ni, dia bukan semestinya mencari ilmu. Tapi dia cari apa? Cari pahala. Sebab pahala ni lah lubuk pahala. Tempat majlis ilmu ni ialah lubuk pahala. Sebab tu orang duk tunggu ni nak cari pahala. Sebab apa? Sebab kita esok di hari akhirat esok akan dihitung untuk masuk dalam syurga esok dengan pahala. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa-siapa esok di hari akhirat esok berat timbangan pahala dia, maka dia akan mendapat kehidupan sejahtera dalam syurga. Siapa-siapa yang ringan timbangan dia, pahala dia tak ada, maka fa ummuhu hawiyah, masuklah neraka hawiyah dia. Waktu kita esok nak masuk dalam syurga, esok berdasarkan banyak mana pahala kita. Waktu kita kena buat banyak-banyak pahala. Kita nak kena cari hitung, kita nak kena buat banyak pahala sebagai bekalan kita. Mana-mana peluang pahala kita kena buat. Mana-mana peluang ada pahala kita kena buat. Mana-mana peluang yang benda-benda yang boleh menyebabkan rosak pahala kita jangan buat. Jadi makna sekarang ni kita nak kena cari banyak pahala. Maka dia kata jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan juga bertaulan dengan dia. Kalau ada orang yang suka majlis ilmu tu, kita kena cintakan dia. Sebab ini peluang kita mendapat pahala. Siapa-siapa kalau kita tengok yang tak suka majlis ilmu tu, tak payahlah kita nak rapat dengan dia. Sebab dia ni akan merugikan kita. Cari yang suka kepada ilmu. Maka ini peluang untuk kita mendapat ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap orang Islam. Menuntut ilmu itu wajib kepada orang Islam. Siapa-siapa yang hak Islam lah. Bila sebut orang Islam tu termasuk sama ada laki-laki atau perempuan ataupun pondan. Semua kena menuntut ilmu. Semua orang kena menuntut ilmu. Asalkan dia rasa dia tu orang Islam. Ada orang kata, betul untung orang kafir ustaz. Untung apa? Sebab dia tak menuntut ilmu? Pula dah. Memanglah kan. Jadi sebab itu kita siapa-siapa yang dah jadi orang Islam, maka wajib atas kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Maknanya siapa-siapa yang tidak ada agenda dalam hidup dia untuk menuntut ilmu, maka berdosa.
Dia ni tuan, kalau buat satu benda tu wajib, tak buat jadi apa? Dosa. Bila buat, dia kata menuntut ilmu itu wajib. Maknanya kalau tak tuntut ilmu, dosa. Nah. Kalau buat, dia kata menuntut ilmu itu wajib. Kalau tak menuntut ilmu, maknanya berdosa. Jadinya, cuma kita ni diberi peluang, beri ruang yang besar. Mungkin kita tak boleh tuntut waktu maghrib kita tak boleh mengaji. Tak apalah, subuh dah. Maghrib tak boleh mari. Mengaji tak boleh mari. Aku maghrib tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab aku kerja malam. Subuh tak boleh juga. Sebab apa? Aku kerja pagi. malam tak boleh, subuh tak boleh. Tu bila habis tu macam mana boleh? Duha boleh? Okey, tak apa. Tak apa, pergilah duha. Tapi kalau maghrib tak boleh, subuh tak boleh, duha pun tak boleh. Habis tu bilangnya tak boleh. Maknanya dia berdosa sebab tidak menuntut ilmu. Dia wajib menuntut ilmu. Besok wajib menuntut ilmu tu, bila tak menuntut ilmu jadinya berdosa. Jadi maknanya kita kena ada agenda di kita untuk menuntut ilmu. Kita kena fikir masa bila kita menuntut ilmu. Tak boleh menuntut ilmu waktu malam, kena cari waktu subuh. Tak boleh subuh, tak boleh malam, tak boleh, kena cari waktu duha. Kena menuntut ilmu. Sebab itu ada satu kewajipan. Ya, maknanya tak menuntut ilmu wajib. Tak menuntut ilmu jadi berdosa kepada kita. Begitu juga isteri kita. Isteri kita tak tuntut ilmu, berdosa tak? Berdosa. Sebab tu kadang-kadang saya tengok sedih isteri-isteri yang tak menuntut ilmu. Tak ada ilmu. Dia kahwin waktu dia muda. Lepas SPM tu terus kahwin. Lepas SPM tu dah kahwin dah. Kahwin, suami bubuh dekat dapur. Suruh masak nasi, suruh basuh baju, duduk rumah. Tak ada ilmu, tak mengaji. Bila sampai dah tua, kata sang suami, isteri saya tu sejak daripada muda sampai tua duk melawan, duk nusyus sejak daripada muda sampai ke tua. Dia kata isteri dia lusus, derhaka. Pernah dia ajarkan isteri dia? Pernah dia ajak tak? Dia tak ajak. Bila dia tak ajak, dia berdosa. Sebab itu isteri wajib belajar ilmu. Isteri wajib belajar ilmu. Habis itu macam mana? Isteri kena pergi belajar ilmu. Patut-patut si suami kena ajarkan isteri. Salah satu daripada nafkah yang wajib dia bagi ialah nafkah. Nafkah ada dua nafkah kan. Nafkah zahir dan juga nafkah batin. Masa dulu orang bila nak menikah, Tok Naib selalu tanya kan. Dulu sekarang dah ada kursus kahwin lah. Saya pernah teringat dekat Kuala Lumpur. Seorang juru nikah dia tanya, "Ni nak menikah ni, saya nak tanya ni. Apa tahu nak nafkah ni nak bagi ni?" Tahu tu memang. Nafkah apa? Nafkah zahir dan batin. Oi laju. Nafkah zahir tahu tu memang. Nak kena bagi makan, nak bagi makan tempat tinggal, nak kena bagi pakaian seumpamanya. Nafkah batin? Senyap, segan tu imam. Nafkah batin tahu tak? Tahu. Apa dia? Segan tu imam. Segan apa dia? Dalam kelambu. Dia dulu kan dalam kelambu kan. Dia pergi nafkah batin dalam kelambu. Asyik dalam kelambu je dia kata. Selain daripada nafkah betul nafkah batin dalam kelambu, termasuk yang dia katakan nafkah batin juga ialah memberi ilmu. Termasuk dia katakan nafkah batin juga ialah memberi ilmu kepada isteri. Makna wajib seorang suami memberi ilmu kepada isteri. Makna wajib atas dia mengajarkan isteri itu tentang ilmu, khususnya fardu ain. Kalau si suami tak mampu mengajarkan dia, kena bawa dia pergi mengaji. Usung dah naik motor pergi mengaji. Usung naik motor pergi mengaji. Kalau katakan tak mau, isteri tak mau, pujuk bawa pergi mengaji. Kan? Dulu kita masa orang kampung dulu kan. Apa dia? Tanam pinang rapat-rapat. Tanam pinang rapat-rapat. Supaya senang puyuh berlari kan. Aku pinang tak dapat, pujuk bawa lari. Itu ni pantun orang tua dulu, orang jahil dulu. Dia kata tanam pinang rapat-rapat supaya senang puyuh berlari. Ku pinang tak dapat, pujuk bawa lari kan. Tapi kita ubah ni kan. Ajak mengaji tak mau, pujuk bawa pergi mengaji. Pujuklah bawa pergi mengaji. Hak isteri yang tak mau mengaji tu pujuk bawa pergi mengaji.
Kalau pujuk tak mau, jomlah kita pergi mengaji, jomlah kita mau mengaji. Isteri tak mau mengaji, pujuklah bawa. Lepas kita mengaji kan kita pergi mengopi. Kan? Yang kita pergi mengaji, balik mengaji kan kita pergi mengopi. Ngaji makan apa bang? Makan roti canai. Asyik roti canai, ya kan? Dah jemur dah. Tak apa, balik kan kita makan sate. Makan sate. Sate pun dah jemur dah. Apa nak? KFC? Jom. Atau dia nak secret recipe. Okey lah kan, bawa bila secret recipe pun apa kan, apa yang dia nak lah kan, janji dia bawa pergi mengaji. Pasal apa? Sebab kita tahu itu tanggungjawab kita nak mengajarkan dia. Maknanya kita kena ajarkan dia, bagi ilmu kepada dia supaya esok sama-sama dia reti. Kalau tidak, kita berdosa. Betul. Baik, maka tanggungjawab kita untuk memberi ilmu kepada dia. Maka kita juga untuk kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kita renung kehidupan kita, kalau tanpa ilmu banyak perkara yang kita tak tahu. Tuan-tuan dan rahimakumullah, banyak perkara yang kita tak tahu. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ketika mana seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, haddatsani syai'an yujibu ilal jannah ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, apakah langkah-langkah untuk masuk dalam syurga? Yang ni semua kena orang tahu. Semua orang kena tahu langkah-langkah untuk masuk dalam syurga. Macam mana? Ketika Nabi ditanya, dia kata, ya Rasulullah, haddatsani syai'an yujibu ilal jannah ya Rasulullah, apakah langkah-langkah nak masuk dalam syurga ya Rasulullah? Langkah macam mana nak masuk dalam syurga? Kita rasa kita nak masuk syurga, apa langkah-langkah yang kita dah buat selain daripada kita beribadat, selain daripada kita semayang, apa langkah yang kita buat? Nabi kata simple lah. Siapa-siapa yang nak masuk syurga, Nabi kata, yang pertama apa dia kata? Afsus salam. Siapa yang nak masuk dalam syurga, dia kata kerak-kerak bagi salam. Kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan kita, punya ceteknya ilmu di kalangan masyarakat kita, nak bagi salam pun tak mau. Allahu Akbar, nak bagi salam dia punya berat lah. Nabi kata siapa nak masuk syurga dengan mudah, yang pertama bagi salam. Afsus salam, bagi salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, jumpa ni siapa-siapa ni. Tapi kadang-kadang kita duk fikir, aku bagi salam kat dia, buat apa dia bukan jawab salam. Kita duk fikir orang nak jawab salam ni kita masalah kita. Bila kita nak bagi salam kepada orang, kita fikir buat apa bagi salam, dia pun tak jawab salam. Kita duk fikir orang nak jawab salam. Yang hadis suruh kepada kita ni supaya kita bagi salam. Perlu tak kita tahu orang tu jawab salam kita tak? Tuan-tuan, kita bagi salam pada orang, kita disuruh supaya bagi salam. Perlu tak kita ambil tahu dia jawab salam ke tidak ke? Aku malas je bagi salam kat dia tu. Dia tu bukan jenis jawab salam. Kita bagi salam dia senyap. Buat apa aku bagi salam? Kan? Jadi maknanya nak bagi tahu pada kita, disuruh supaya kita bagi salam ni, supaya antara kita dengan orang mukmin itu ada hubungan, ada pertalian. Sebab itu disuruh kita afsus salam, bagi salam, bagi salam, bagi salam. Pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh yang nak masuk syurga ada apa? Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am. Nabi kata, hendaklah kita ni kerak-kerak bagi orang makan. Kerak-kerak bagi orang makan. Bismillah. Siapa yang nak masuk dalam syurga, bagi orang makan. Lepas sembahyang bagi orang makan, tapi subhanallah tuan-tuan sekarang ni, kerak orang bagi makan. Pagi-pagi Jumaat kadang pergi sembahyang, susunah nasi lemak penuh-penuh. Keluar sembahyang subuh, pakat-pakat ambil seorang sebukui. Allahu Akbar. Zaman dah ni bukan zaman macam dulu. Zaman dulu orang kedekut. Zaman dah ni orang dah tahu dah. Orang nak bersedekah dia cukup rajin tu. Keluar sembahyang subuh dia penuh dah nasi lemak, pakat ambil sebukui. Subhanallah. Sembahyang Jumaat berapa orang? Di sini lah. Sembahyang Jumaat tu, sebelum pergi sembahyang Jumaat tu, dulu pisang kan? Dulu Allah, sampai kita fikir tak ada kau buah lain asyik pisang. Hari Jumaat, asal Jumaat je pisang, asal Jumaat je pisang, asal pisang je hari Jumaat. Pisang kada budak-budak tu tunggu pisang. Zaman dulu. Sekarang dah tak pisang tak main lah. Dulu saya duk fikir, kenapa pisang? Boleh apple ke anggur kan. Tapi sekarang dia lebih hebat daripada tu dah. Bukan main pisang lah, orang tak mahu dah pisang sekarang ni. Keluar hari tu pergi nasi Arab. Pergi tu, saya buat taruh sekirah Jumaat satu masjid tu.
penuh nasi Arab. Oh, ambil nasi Arab makan. Oh, ya Allah. Hai. Makan nasi Arab. Ada tempat dia buat tabung. Tabung air. Air siap air apa tu? Air panas satu, air satu, dua tabung. Allah Akbar. Nak pergi sembang jemaat, nak jenuh makan tu. Makan kenyang-kenyang baru masuk sembang jemaat. Subhanallah. Pasal apa? Bukan sebab orang lapar. Sebab orang semua nak cari pahala. Semua orang nak cari pahala. Sekarang ni orang dah ada kesedaran. Semua orang nak cari pahala. Sebagai bekalan. Sentiasa ada makan. Keluar nak pergi sembahyang ada makan. Tu kadang-kadang pergi beli buah-buah. Subhanallah, orang yang kerak tu. Makan. Boleh kan makan? Tak apa, saya sedekah. Makan. Allahu Akbar. Tak macam dulu. Dulu kalau rasa sebiji pun jeli nak tengok. Rasa sebiji. Oh kan. Nak beli buah dokong. Kita boleh rasa kan? Boleh lah. Nak rasa sebiji. Sekarang tak? Atas kesedaran. Makan. Subhanallah, dia suruh makan. Makan. Dah lepas makan kan dah betul-betul sedap kan baru beli. Dia makan dah kenyang sedap dah. Tak beli dah. Tapi dia suruh makan tu. Allah Akbar. Ni, wa atrimu ta'am. Bagi orang makan. Lepas mengaji bagi orang makan. Lepas mengaji orang makan. Ada surau-surau. Lepas pengajian mesti ada makan. Dia pun tanya, "Ustaz, ada orang kata mai makan ni. Ni dia kata buang masa, buang duit." Subhanallah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat kata, kami bersama-sama dengan Nabi. Kami tidak berpisah daripada majlis ilmu Nabi, kecuali kami terlebih dahulu makan bersama dengan Nabi. Nabi bersama-sama dalam majlis ilmu dia, sebelum berpisah dari majlis ilmu tu ada makan. Sebab tu kalau kita ada makan, lepas kuliah kalau ada makan, itu sunnah Nabi. Itu sunnah. Yang kita kata buang duit, tak, bukan buang duit, ini sunnah. Malah oleh sebab tu bila kita ada makan, orang bagi sedekah, bagi makan, itu adalah sunnah. Orang yang bagi makan tambah pula buat pengumuman. Okey, esok kita ada pengajian. Esok kita ada makan nasi berani kambing. Kan? Esok berani kambing, esok pakak-pakak mai ramai. Tuan-tuan tahu? Bila orang ramai datang, lagi ramai orang datang, lagi pahala banyak. Kepada siapa? Siapa yang bagi makan. Kan? Bila seseorang tu bagi makan, sebut buat pengumuman pula, esok ada berani kambing, pakak-pakak ramai makan. Bukannya lapar sangat, tapi saja seronok. Kan? Seronok makan ramai tu. Jadi maknanya, pahala banyak mana dia akan dapat? Sebanyak mana orang-orang yang makan. Pahala banyak mana pahala yang dia dapat main mengaji itu, banyak itulah pahala dapat kepada orang yang bagi makan. Subhanallah. Sebab tu carilah peluang-peluang untuk kita bagi makan orang. Itu orang main sampai subuh berjemaah kan, kita buah dah. Lah ni dia buah nasi lemak, banyak tu. Pakat keluar ambil semua kuih. Ada surah buat begitu, masjid buat begitu. Allahu Akbar. Dia berkata pahala banyak mana ustaz? Banyak mana pahala orang yang ambil ni, dia mai semayang tu dapat pahala kan? Banyak dia ambil makanan kita, banyak tu kita akan dapat pahala. Pahala kita banyak. Tu bagi makan. Wa atrimu ta'am. Jumpa pergi kat kedai makan, kalau ada orang makan tu, pergi belanja. Tu okey, kira tu. Kira tu satu meja tu. Tu tosai roti canai tu. Kenal ke? Tak kenal. Saja saya nak belanja makan. Tu sana kira tu. Sana tak usah. Pasal apa? Nasi berani. Nasi berani mahal. Seorang RM10. Kalau 5 orang dah RM50 kepak aku kata. Sana murah-murah boleh kan. Tak apalah, kita belanja, kita makan. Jadi bagi makan orang. Habis bagi makan orang, kita bagi makan binatang. Kita bagi makan kucing, kita bagi makan anjing. Semua dapat pahala. Wa timu ta'am. Yang ketiga apa Nabi kata? Silu arham. Hubung silaturahim. Dia kata hubung silaturahim. Mana-mana silaturahim yang terputus. Di sana ada dua pendapat berbeza ulama. Ada ulama kata silaturahim itu ialah hubungan kekeluargaan. Yang ada hubungan satu perut. Ada hubungan pertalian darah. Adik dengan abang, dengan kakak, empat saudara, mak saudara. Itu yang dia katakan hubungan silaturahim dengan adik-beradik yang seperut, yang sedarah. Tapi ada ulama kata, walaupun yang tidak ada pertalian darah, jiran, tetangga, kawan-kawan, selagi mana dia itu mukmin, dia adalah bersaudara. Selagi mana dia itu adalah mukmin, dia adalah saudara kita. Maka dia kata hubung silaturahim itu termasuk kata ulama ialah saudara-saudara yang semuslim. Jiran, tetangga
yang dah bergaduh lama, hendaklah kita hubung semula. Mana-mana yang tak bercakap dengan kita bercakap balik. Nak bercakap dengan dia tak layan pun. Nak bercakap dia tak layan pun. Maka Nabi kata, silu arhamakum walau bisalam. Hubung silaturahim itu walaupun sekadar bagi salam je dia. Cakap tak mau dengar. Dia cakap kita teguk, dia tak bercakap. Kita bercakap dia pusing. Cakap dia pusing. Oh boy. Kepala batu itu orang. Jadi sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Kan. Dia pun tengok. Assalam. Oh boy. Jadi bermakna kita telah pun dikira sebagai menghubung silaturahim. Dia belum lagi. Dia belum lagi. Kita pergi sana. Assalamualaikum. Dia Assalam. Oh, boy nak jawab pun segan. Atau Assalamualaikum kita dia tengok kita. Boy tak jadi terbantu no. Tengok kita ada pusing ni. Kita dah dikira hubung silaturahim lah. Dia belum lagi. Kita dah selesai lah. Dia belum lagi. Maknanya kita telah pun melaksanakan satu perintah Allah, menghubungkan silaturahim. Kita yang ada kereta, pergilah cari adik-beradik. Kita yang ada duit, pergilah hubung silaturahim. Berjumpa apatah lagi pak saudara, mak saudara, tok saudara, berhubunglah kita. Sebab ini peluang ni, untuk masuk dalam syurga. Dan yang keempat dia kata, sallu bil laili wan nasun niyam. Bangun di tengah malam, sembahyang tahajud ketika orang sedang tidur. Ni. Maka dia kata wa tadkhulu jannata bisalam. Kamu akan masuk dalam syurga dengan sejahtera. Empat ni ya. Yang pertama dia kata bagi salam, absus salam. Yang kedua dia kata wa at'imut ta'am. Yang ketiga silu arhamakum. Dia kata berhubung silaturahim. Dan yang keempat sallu bil laili wan nasun niyam. Bangun tengah malam ketika orang sedang tidur. Maka kamu akan masuk dalam syurga dengan sejahtera. Semua benda-benda ni kalau kita tengok mudah ya. Tapi nak buat tu payah. Yang keempat ni dia kata bangun di tengah malam, kita semayang sedang orang lain waktu tu tidur. Apa hubungannya dengan manusia? Selain hubungan kita dengan Allah, merapatkan diri dengan Allah, apa kelebihan dia? Sebab tu kalau kita tengok bila kita bangun di tengah malam, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, apa tujuannya? Dia ada dua tujuan. Yang pertama memohon ampun kepada Allah, yang kedua memohon hajat. Yang kita kadang-kadang terpaksa semayang hajat. Sebab tu kalau kita bangun di tengah malam tu, dua fungsi ini dah capai lah. Yang pertama untuk mohon ampun, yang kedua untuk memohon hajat. Kadang-kadang kita nak sembahyang hajat, kita khas sembahyang sunat hajat. Tapi Nabi anjurkan pada kita bangun tahajud lah. Dah kita boleh berhajat lah. Kita nak minta apa, minta lah ketika bertahajud. Dan kita nak mohon ampun. Ada orang sembahyang sunat taubat. Nabi sembahyang sunat taubat tak? Ada orang tanya, Ustaz, Nabi sembahyang sunat taubat tak? Bismillah. Sama Nabi sembahyang sunat taubat tak? Yang kedua Nabi sembahyang sunat hajat tak? Nabi tak sembahyang sunat taubat. Kenapa? Sebab semua sembahyang tu adalah fungsinya untuk bertaubat. Termasuklah sunat tahajud. Fungsinya memang untuk bertaubat pun. Jadi perlulah kita sembahyang sunat taubat. Nak sembahyang boleh, tak salah. Tapi Nabi tak buat pun. Nabi sembahyang sunat tahajud tu, ketika itulah dia bertaubat. Ketika kita sembahyang sunat witir, waktu itulah kita bertaubat. Waktu kita sembahyang sunat duha, waktu itulah kita bertaubat. Kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita mohon ampun ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Kita taubat kan? Maknanya tak ada sembahyang khusus untuk sembahyang sunat taubat. Tahajud tu berfungsi untuk kita mohon taubat kepada Allah. Sebab waktu itu waktu kita hampir dengan Allah. Kan? Kita mohon kepada Allah, kita sujud ke Allah, kita menangis di hadapan Allah, kita meratap di depan Allah supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebab itu tahajud. Dan begitu juga kita nak berhajat, kita nak minta hajat apa? Kita nak minta hajat supaya Allah jauhkan kita daripada penyakit COVID. Kan? Nabi ada tak sembahyang sunat hajat? Kata ulama, Nabi tak sembahyang sunat hajat. Kenapa? Sebab semua sembahyang sunat dia masukkan untuk berhajat. Termasuklah yang paling utama waktu sembahyang sunat tahajud. Memohonlah hajat, ya Allah, jauhkanlah kami daripada musibah, jauhkanlah kami daripada penyakit dan seumpamanya. Dia maknanya dia mohon setiap sembahyang tu dia kata wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah tu dengan sabar dan juga solat. Semua sembahyang adalah untuk memohon hajat. Semua sembahyang adalah untuk mohon taubat kepada Allah.
maka kita bangun tengah malam sembahyang sunat tahajud, kita sembahyang sunat tahajud. Apa fungsi dia untuk sama manusia? Bila kita bertaubat kepada Allah, memohon hajat kepada Allah, maka Allah akan ubah kita punya peribadi kita. Sebab tu antara tujuannya kebaikan sembahyang sunat tahajud ni, siapa sembahyang sunat tahajud ni, Allah ubah peribadi tu. Peribadi itu Allah ubah. Macam mana dia katakan? Daripada sifat-sifat mazmumah yang ada dalam jiwa dia, Allah ubah jadi mahmudah. Kalau dulu-dulu kita ni, dia ni rasa suka dengki kat orang. Ada satu hamba Allah, dia kata, saya ni ustaz ni kata, saya tak tahu perasaan saya bila orang dapat kau ni, dapat kemudahan, dapat gaji lebih, kau dapat pangkat, saya sakit hati. Pasal apa? Dia kata, saya kata kena lawan lah. Tak boleh nak lawan, kita rasa sakit hati. Biar orang dapat lebih, kita rasa sakit hati. Itu rasa apa tu? Hasad dengki lah. Dia rasa perasaan tu mari. Ataupun dia rasa nak marah, kat orang. Rasa perasaan nak marah. Itu yang dia katakan sifat-sifat mazmumah. Dia rasa nak marah, dia rasa dengki, dia rasa kedekut, dia rasa bakhil, nak sedekah, sayang duit. Dia rasa bakhil. Semua perasaan-perasaan tu mari. Mana main ni? Ini dia katakan nafsu ammarah ni dalam jiwa kita. Macam mana nak hilangkan dia? Maka Nabi kata bila kita bangun di tengah malam sembahyang sunat tahajud, dia katakan dia akan jadi kepribadian dia akan bertukar. Siapa yang rasa dia ni rasa kedekut, tamak haloba, sembahyang sunat tahajud malam. Dan insya-Allah akan pelihara, Allah akan bentuk peribadi kita. Nak sembahyang sunat tahajud ni bila? Nak sembahyang sunat tahajud ni bila? Yang disuruh kita sembahyang sunat tahajud bila? 2/3 malam. 2/3 malam, pukul 3, pukul 4 pagi kan. 2/3 malam. Tapi siapa boleh buat pukul 3, pukul 4 pagi? Boleh buat. Boleh buat alhamdulillah, tapi jarang-jarang lah. Ataupun kadang baru boleh buat kan. Dia biasa ni kita dengar orang sembang pukul 3, pukul 4, dengar sembang kan. Buat betul tak? Bukan senang. Sebab tu saya ambil jalan yang paling mudah tuan-tuan. Yang paling mudah kita ambil yang paling lambat, iaitu setengah jam sebelum subuh. Kan subuh sekarang pukul 6 suku kan? 6 suku. Lebih kurang 6 suku. Subuh sekarang 6 suku, 5.45 masih boleh kita tahajud tu. 5.45 masih boleh kita tahajud. Ambil semayang sunat tahajud. Allah saja aku semayang sunat tahajud 2 rakaat kan Allah Taala. Semayang sunat tahajud 2 rakaat. Saja aku semayang sunat tahajud 2 rakaat kan Allah Taala. Lepas habis tu semayang 2 rakaat tu, kalau nak baca semayang dia macam biasa, Fatihah, waladhdallin, amin sampai amin. Lepas tu baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau tak reti ustaz, baca qul Allah. Kan. Yang baiknya qul ya, rakaat yang kedua Fatihah dan qul Allah kan. Rakaat yang pertama Fatihah dengan qul ya, rakaat kedua Fatihah dan qul Allah. Itu yang paling baik. Dia ada fungsi dia tersendiri. Itu yang paling baik. Yang Nabi suka, ayat-ayat surah yang pendek yang suka dibaca oleh Nabi ketika sembahyang sunat, dua ni, qul ya dan qul Allah. Lepas Fatihah baca qul ya, rakaat yang kedua lepas Fatihah baca qul Allah. Dah habis sembahyang, berdoalah kepada Allah. Dua perkara ni jangan kita lepas. Pertama sekali mohon ampun kepada Allah, yang kedua mohon hajat. Nak minta hajat apa? Jauh daripada Covid, minta lah. Nak minta jauh daripada penyakit, minta lah. Yang kita risau, yang kita takut pada penyakit, takut penyakit, takut wabak, takut musibah, minta lah kepada Allah ketika itu. Jadi masa tu Allah akan tunai. Sebab apa? Waktu kita hampir dengan Allah. Dan yang paling baik sekali, fungsi yang paling besar, yang sangat besar juga, ialah apabila orang sembahyang sunat tahajud itu, Allah ubah peribadi. Allah akan ubah peribadi ni. Dia kata ni, Allah akan ubah peribadi kita, hak tak baik jadi baik. Bukan senang. Waktu macam kita ni, kita main sembahyang. Tuan-tuan tahu tak? Ramai orang hak kat luar tu teringin main sembahyang. Ramai. Tapi hati dia tak terbuka. Banyak saya jumpa. Dia kata, saya ni ustaz teringin nak pergi sembahyang. Tapi rasa berat nak pergi. Rasa malu, rasa macam orang tengok. Tuan-tuan tahu tak? Kita ingat, jangan kita fikir lah, orang kat luar tu rasa tak mau main. Teruk betul dia berapa pasal pada tak mau main. Depa ramai yang nak main.
tapi hati dia rasa berat, rasa malu, rasa macam tak terbuka hati, rasa macam segan. Dia rasa segan. Tu, depa rasa segan. Pasal apa? Sebab Allah tak buka hati dia. Sebab Allah tak pilih dia. Tapi kita ni Allah pilih. Macam mana kita nak supaya Allah lebih pilih kita? Lepas tu antaranya kita kena buat ibadat. Antaranya kita bangun tahajud. Allah akan buka, Allah akan terangkan hati kita untuk kita buat ibadat yang lebih besar lagi daripada ni. Baik. Maka dia kata, siapa yang buat benda ni? Yang pertama bagi salam kerap, yang kedua bagi makan orang kerap, yang ketiga hubung silaturahim kerap-kerap, yang keempat bangun tengah malam. Maka dia kata, wa tadkhulu jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Masuklah kamu dalam syurga. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Mudah, kita dengar mudah kan? Tapi nak buat payah weh. Dengar mudah tapi nak buat payah. Ustaz katalah nak bagi salam kat orang, segan tu. Segan orang. Kita hanya berani bagi salam dekat kawan-kawan dekat surau. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan. Pergi pasar bagi salam. Sorry lah, tak bagi dah. Pergi pasar, pernah juga. Assalamualaikum bang. Pernah, tak ada dah. Tak ada dah. Malah kita rasa bagi salam tu macam leceh. Sebab apa? Sebab ini dia katakan halangan-halangan nafsu kita, halangan-halangan syaitan dan seumpamanya. Baik. Sambung lagi. Bismillah. Maka kata Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilm kanatil jannati fi talabihi. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima kasih. Barang siapa ada di dalam menuntut ilmu, adalah syurga itu di dalam tuntutannya. Dan barang siapa ada ia dalam menuntut maksiat, adalah neraka itu di dalam tuntutannya. Siapa-siapa yang pergi cari ilmu, bermakna dia sedang mencari syurga. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Siapa-siapa pergi cari ilmu, cari peluang-peluang menuntut ilmu, bermakna dia sedang mencari syurga. Siapa-siapa yang pergi berjalan mencari maksiat, bermakna dia sedang mencari neraka. Kita pergi nak mencari ilmu. Jalan kita dalam perjalanan yang jauh. Tujuan kita nak cari ilmu, kita sedang mencari syurga. Anda kata ketika itu kita mati di dalam pencarian syurga. Kita mati dikira sebagai mati syahid. Tuan-tuan tengok, kalau pagi-pagi kita pergi cari ilmu, bermakna kita cari syurga. Malam-malam kita pergi lagi, bermakna kita cari syurga. Esok pagi kita pergi lagi, bermakna kita sedang mencari syurga. Hari-hari kita pergi cari syurga, bermakna kita akan mendapat syurga. Berbeza kalau kita berjalan nak pergi cari maksiat, bermakna kita sedang mencari neraka. Cari maksiat mana? Punya berjalan jauh perjalanan tu. Berjalan jauh, sanggup berjalan jauh. Pasal apa? Sebab aku nak kata kat dia. Berjalan sanggup berjalan jauh nak pergi cari adik-beradik. Sebab aku nak marah kat dia. Boy tu, dia boleh kata kat aku kat belakang, tak apa. Aku pergi, aku cari dia. Hang tengok aku. Aku cari dia, aku kata kat dia balik. Baru dia tahu. Anda tak tahu aku siapa. Dulu tak apa dia kata kat aku. Sekarang jangan. Jangan sekarang dia kata aku pergi cari dia. Perjalanan dia tu nak mencari maksiat. Perjalanan dia tu nak menghubung silaturahim. Bermakna dia sedang mencari maksiat. Bermakna dia sedang mencari neraka. Allahu Akbar. Dia pergi tu kan nak bergaduh. Bermakna dia sedang mencari neraka. Pergi jauh pun dia pergi sampai Kuala Lumpur jauh. Pasal apa? Nak pergi tengok konsert Kuala Lumpur. Satu hari tu satu kereta pergi. Nak pergi tengok. Tu zaman lama lah, zaman tahun 2000 dulu. Pergi jauh, jumpa kawan kampung. Jumpa kawan kampung dekat Kuala Lumpur. Hampa pergi mana? Nak pergi tengok konsert. Konsert apa? Konsert Enol. Enol kan? Enol kan? Yang skru. Itu menari skru tarian skru kan. Indonesia. Pergi dengan kawan kampung, jumpa dekat Kuala Lumpur. Mana nak tengok tarian Enol. Kan? Tarian skru. Jauh lah. Ya Allah, punya jauh nak pergi, hanya nak mencari maksiat jauh. Minta-mintalah selamat apa balik. Takut nanti kot jalan kot jadi apa-apa mati nanya apa. Mati dalam pencarian neraka. Pencarian mencari maksiat.
Biar mencari maksiat, mana kita sedang mencari neraka. Kita pergi balik, pergi wirid nak mencari neraka. Kalaulah kita mati ketika itu, kita sedang dalam mencari neraka. Asyik kalau kita pergi cari neraka, maknanya dia akan ditempatkan oleh Allah ke dalam neraka sebab dia cari neraka. Kalau kita pergi cari buah durian, kita dapat buah durian. Takkan pergi cari buah durian dapat buah apple kot. Masuk kebun durian, cari dapat buah durian. Boleh apa? Boleh buah durian. Takkan pergi masuk kebun durian cari buah oleh, dapat buah apple. Dah tentu dapat buah durian kan. Kita pergi cari neraka, dapat neraka lah. Kalau kita nak pergi cari syurga, dapatlah syurga. Sebab tu dalam setiap hari mesti ada agenda dalam diri kita untuk mencari ilmu. Kerana mencari ilmu itu bermakna kita sedang mencari syurga. Akhirnya, maka dia kata dengan sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan juga ulama, ditanggung atas ilmu yang bermanfaat dan juga ulama yang beramal dengan ilmunya. Ilmu mana? Ilmu yang memberi manfaat kepada kita untuk kita hari akhirat esok. Ya, sebab itu tuan-tuan bapa rahimakumullah, kita pun usia kita pun dah hujung dah. Dunia kita pun dah hujung dah. Kita sana sini duk risau dengan penyakit. Kita sana sini duk risau dengan musibah. Kita sentiasa risau dengan musibah, duk risau dengan penyakit dan seumpamanya. Dan patutnya kita sekarang ni duk mencari jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah semata-mata. Kita patutnya kita lupalah sekejap. Patut kita tinggallah benda-benda yang melupakan kita kepada akhirat. Apatah lagi hak tua-tua yang macam saya ni tua kan. Ya, hak tua-tua. Hak muda pun jangan selesa. Orang hak muda pun mati banyak kan. Hak muda pun mati banyak, hak tua apatah lagi. Sebab tu kita ni nak kena memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan. Seperti mana saya sebutkan awal-awal tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa-siapa yang berat timbangan ibadat dia, maka dia akan dapat kehidupan sejahtera dalam syurga. Siapa-siapa yang ringan timbangan ibadat dia, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan duduk dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menjulang-julang tinggi. Sebab tu kita ni kena cari jalan macam mana nak mendekatkan diri dengan Allah supaya kita bertambah-tambah pahala kita sebagai bekalan kita esok di hari akhirat esok. Tuan-tuan bapa rahimakumullah, takat itulah kita yang dapat kita berkongsi hari ini. Saya pun tak tahu adakah sempat, adakah ada masa sesuai untuk kita sambung kitab ni ataupun tidak. Wallahualam. Sebagai hari ni hari first time ni saja try main dah. Mudah-mudahan kalau ada masa kita akan sambung. Jadi dalam kitab yang sama ni, kitab Al-Jawhar Al-Mahub sebagai mukadimah ni lah. Jadi supaya tuan-tuan pun kenal saya ni, ada yang tak kenal. Tapi aku tengok ada ramai yang kenal saya ni kan. Sebab jumpa kat masjid. Tengok ramai yang kenal ni kan. Sebab jumpa kat masjid kan. Jadi mudah-mudahan kita dapat keberkatan insya-Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.